Israel memintas serangan Iran. Sepanjang malam, Rejim Islam terus lancar serangan peluru berpandu di rantau itu. Tetapi Presiden Trump berkata bahawa Iran mungkin mahu membuat perjanjian untuk menamatkan pertempuran. Trey Yanks secara langsung dari Tel Aviv dengan perkembangan terkini. Trey. Tok Carla, selamat pagi. Sementara rundingan diplomatik berjalan, pihak Iran masih menyerang Israel dengan beberapa sirip peluru berpandu balistik sepanjang malam. Salah satu daripada peluru berpandu itu pada awal pagi ini telah mengenai tepat di tengah-tengah Tel Aviv. Anda boleh lihat di sini, dalam video selepas serangan ini, asap hitam naik ke langit. Kami baru saja kembali dari lokasi di mana petugas kecemasan sedang mengalihkan serpihan dan runtuhan. Polis menyatakan hentaman langsung ini disebabkan kepala peledak 100 kg pada peluru berpandu yang mengakibatkan kerosakan ini. Beberapa pemintasan berlaku sepanjang malam di pusat Israel ketika sistem pertahanan udara canggih cuba menembak jatuh serangan musuh. Israel dan Amerika membalas dengan menyerang pusat rejim di Teheran dan lokasi lain, menyasarkan banyak gudang peluru berpandu balistik. Anda boleh tonton sebahagian video ini yang dikeluarkan Komando Pusat Ziroi Warfoy hujung minggu lalu. Sementara itu, Presiden Trump berkata usaha diplomatik sedang dijalankan dan memberi rejim Iran 5 hari untuk capai persetujuan. Kita beri 5 hari sahaja dan lihat ke mana ia membawa. Pada akhir tempoh itu, saya rasa ia akan jadi perjanjian yang baik untuk semua. Sama baiknya seperti jika kita teruskan sampai habis dan musnahkan tempat itu terus. Jika kita tak perlu buat begitu, itu sesuatu yang baik, bukan buruk. Orang Iran memberi reaksi dengan mengatakan bahawa rundingan tidak sedang berlaku, tetapi laporan menunjukkan bahawa perbincangan sedang berjalan. Anda boleh lihat di sini beberapa gambar di Teheran hasil serangan Ziroi dan Israel yang terus memberi tekanan kepada rejim Islam. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memberi kenyataan tentang kemungkinan perjanjian. Pagi tadi, saya berbual dengan rakan kita, Presiden Trump. Presiden Trump percaya terdapat peluang memanfaatkan kejayaan besar pasukan pertahanan Israel dan tentera Ziroi mencapai matlamat perang melalui satu perjanjian yang melindungi kepentingan utama kita. Presiden Trump jelas mahu beri rejim Iran peluang lagi untuk berunding dan membuat konsesi besar. Jika tidak, lebih ramai tentera Amerika menuju ke rantau itu memberi lebih banyak pilihan kepada Presiden Todd Carla. Trey Yanks bersiaran langsung dari Israel pagi ini. Terima kasih, Trey. Seterusnya, Brad Velikovich, pengasas Powers dan bekas penganalisis perisikan operasi khas tentera darat. Centicom seakan lebih 9.000 sasaran diserang dalam operasi Epic Fury. Manakala di pihak lain, kita ada Presiden Trump. Adakah anda rasa jeda 5 hari ini akan membawa kepada pengakhiran konflik secara rundingan dan adakah Iran benar-benar mahukan diplomasi? dan baiklah, saya rasa kerajaan telah sangat jelas matlamatnya bukanlah perang tanpa penghujung, tetapi untuk mendapatkan hasil yang menentukan. Dan pada masa ini, kita sedang melihat perkara itu. Faham? Bukan sekadar kempen pengeboman simbolik, tetapi juga pembongkaran strategik ke atas seluruh keupayaan musuh untuk berperang. Agar mereka tidak lagi berani main-main dengan kiamat nuklear. Banyak lagi boleh dilakukan dari udara. Kempen udara ini bukan sahaja memusnahkan sasaran, malah meruntuhkan sistem keseluruhan. Anda sedang melemahkan logistik, rangkaian perintah dan kawalan, komunikasi dan rantaian bekalan semula. Saya rasa pengeluaran peluru berpandu dan drone Iran menurun mendadak akibat serangan ini. Jadi operasi udara berterusan boleh menembusi lebih jauh lagi. Pada pendapat saya, kita boleh serang pelancar muda alih, pusat komando, pertahanan udara, halang Iran pulihkan keupayaan dan terus memberi tekanan melalui kempen ini. Tekanan sehingga mereka tidak lagi mampu memproyeksikan kekuatan keluar sempadan mereka dan kita boleh mencapai keamanan yang berkekalan di rantau itu. Times melaporkan tentera pertimbangkan hantar satu Brigade Division 82 Lintas Udara Tentera Darat dan elemen markas besar sokong operasi Zewara di Iran. Anda sering dengar perkataan sokongan diulang-ulang. Tetapi pada akhirnya, adakah anda menjangkakan bahawa tentera di darat akan menjadi fasa seterusnya yang tidak dapat dielakkan dalam konflik ini sekiranya keamanan tidak dapat dicapai? Todd, sebenarnya kuasa udara sahaja ada had apa yang boleh dicapai.
Anda boleh musnahkan infrastruktur dan lemahkan keupayaan, tetapi sesetengah matlamat perlukan kawalan fizikal. Anda boleh mengebom sepanjang hari, tetapi tanpa kawalan, musuh tetap boleh kembali. Dan saya rasa kuasa udara membawa kita mungkin 80% hingga 90% ke arah matlamat itu. Tetapi operasi darat berimpak tinggi, jika digunakan dengan betul, menjamin hasil akhir dan menutup jurang itu. Itulah sebabnya Anda melihat perbincangan tentang pasukan lintas udara dan elemen tentera laut yang mungkin ke kawasan itu, bukan untuk pendudukan, tetapi misi tepat sasaran. Kita perlu menguasai kedudukan penting, menghapuskan ancaman yang masih ada, kemudian mengamankan kawasan strategik yang digunakan Iran untuk mengancam pengangkutan maritim global, serta pasukan Zewara. Saya rasa pada masa ini Iran benar-benar bertaruh bahwa Amerika Syarikat tidak mempunyai keazaman untuk menghabiskan apa yang mereka mulakan. Mereka tidak keliru, cuma berkira, dan kini fikir kita tidak akan membalas dengan tegas. Dan itulah sebabnya kepimpinan Amerika yang sebenar membuat perbezaan. Di sini, Presiden Trump sedang menangani situasi yang tidak berkembang dalam sekelip mata. Ini adalah hasil daripada bertahun-tahun keraguan oleh pemimpin kita yang tidak berkesan dan juga akibat daripada penyimpangan strategik. Dan oleh itu, apa yang kita lihat sekarang ialah Amerika Syarikat mengembalikan kejelasan bahawa ekonomi global tidak boleh dijadikan tebusan, bahawa permainan ancaman nuklear mempunyai akibatnya, dan bahawa tentera kita pada masa ini sejujurnya adalah satu-satunya perkara. Antara kestabilan dengan ketidakstabilan menyeluruh di rantau ini, kita perlu melakukan apa yang perlu untuk memastikan kemenangan mutlak. Brad, awak sebut tentang perkiraan yang sedang dibuat di Iran. Dengar ini. The Wall Street Journal melaporkan pagi ini bahawa Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu, jiran Iran, semakin hampir terlibat dalam pertempuran menentang Iran. Dalam kira-kira 30 saat, bagaimana perkara ini akan memberi kesan kepada konflik ini pada masa akan datang? Baiklah, saya rasa jiran-jiran kita sudah penat dengan perkara ini. Jika serangan-serangan ini melakukan apa-apa, ia adalah untuk semakin merapatkan sekutu-sekutu kita. Kumpulan yang biasanya berkecuali kini penat diserang syahid setiap malam dan melihat pusat pelancongan mereka dibom. Saya rasa empayar keganasan Iran hampir berakhir. Para mulah buat silap dengan cuba menimbulkan kekacauan di rantau ini. Juru cakap mereka dibisukan selama-lamanya dan Amerika Syarikat serta sekutu hampir menamatkan perkara ini sepenuhnya. Kini persoalannya bukan hanya siapa yang Anda berunding dengan, tetapi juga berapa banyak kumpulan berbeza yang Anda berunding dengan. Ada golongan sekular, puak agama, tapi orang biasa macam saya dan anda tidak tahu siapa berkuasa. Diharap Rumah Putih berunding dengan pihak yang boleh selesaikan isu ini. Seperti kata anda Brad, kita lihat nanti. Brad Velikovich, seperti biasa, satu penghormatan. Terima kasih Tuan.